Bertemu kembali dalam rentasan berita bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama edisi 950. Sampai bila rakyat harus menderita? Nampaknya UMNO menjilat ludahnya kembali. Permainan nombor pilihan kluster mahkamah. Malaysia sememangnya tidak boleh ditakbir oleh politik satu kaum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kemarin semua ketua-ketua parti telah dititahkan menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Negara. Turut bersama baginda dalam sesi menghadap Agong itu, timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang juga Sultan Perak. Menurut Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Yang di-Pertuan Agong bertitah menasihatkan ahli parlimen bahawa negara ketiga ini dalam kemelut politik dan harus bersatu menghadapi malapetaka COVID-19 dan juga kemelisitan ekonomi. Tuanku Agong turut memberitahu mengenai lunas-lunas perlembagaan mencari calon Perdana Menteri yang dapat majoriti sokongan ahli parlimen, tetapi politik perlu berubah. Maknanya yang menang jangan jadi seperti pernah berlaku sebelum ini, iaitu memakan yang kalah. Harus ada satu kekuatan dengan semua parti dengan persefahaman baharu, kata Anwar. Beliau menegaskan bahawa isunya bukan sahaja mengenai pelantikan seorang Perdana Menteri baharu, tetapi apa yang penting seperti yang ditekan oleh Tuanku dan juga timbalan Yang di-Pertuan Agong adalah untuk menggagas suatu bentuk politik baharu yang lebih aman dan nyaman untuk rakyat. Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP serta pemimpin UMNO, PAS dan Pejuang turut memberi pandangan masing-masing. Semua pihak nampak ada konsensus hentikan politik lama dengan cara hukum dan harus menjurus semula ke arah membangunkan negara. Katanya kepada media selepas keluar dari Istana Negara, adakah rakyat akan melihat cahaya di hujung terowong atau terus menangis kerana kehampaan dalam mengharapkan pembelaan? Malang sekali apabila rakyat terus diperbodohkan dengan kepura-puraan. Kononnya menolak Perikatan Nasional dan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, tetapi kembali memeluk bersatu untuk membentuk kerajaan baharu. Jika nanti kerajaan terdiri daripada gerombolan yang sama, maka ia akan menjadi permulaan kepada hari-hari yang menyedihkan bagi rakyat Malaysia yang inginkan keadilan dalam demokrasi serta keluar dari cacamarba yang berlaku ekoran rampasan kuasa pada Februari tahun lalu. Menurut laporan, The Star, satu mesyuarat khas Raja-Raja Melayu akan diadakan pada Jumaat ini di Istana Negara bagi membincangkan isu bakal calon Perdana Menteri dan kerajaan. Akhbar tersebut memetik sumber istana bahawa Yang di-Pertuan Agong dijangka mengumumkan keputusannya berhubung pencalonan 220 ahli parlimen dalam memilih Perdana Menteri. Difahamkan Yang di-Pertuan Agong telah mengambil langkah yang tepat dengan meminta setiap ahli parlimen menyerahkan pilihan Perdana Menteri mereka secara terus. Tindakan ini bagi mengelakkan kes terdahulu yang mana ahli parlimen dikatakan memiliki lebih daripada 1 SD dalam menyatakan sokongan mereka. Bukan itu sahaja, ahli parlimen juga boleh dibeli dengan jawatan menteri, timbalan menteri atau jawatan dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC. Sehingga ke hari ini, rakyat masih tertanya-tanya apa perlunya kabinet seramai 70 orang termasuk Tan Sri Mahyadin Yassin dan 3 duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri yang langsung tidak berfungsi apa-apa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan duli-duli yang maha mulia Raja-Raja Melayu dalam memilih ahli parlimen yang tepat sebagai Perdana Menteri demi negara Malaysia tercinta. Rakyat menjunjung kasih daulat tuanku. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ternyata amat gembira Tan Sri Mahyadin Mat Yassin menamatkan perkhidmatannya. Apa yang berlaku perlulah dijadikan teladan dan saya menyeru semua pihak untuk memandang ke hadapan dengan memberi sepenuh tumpuan hanya kepada satu matlamat bagi bersama-sama menjaga kesejahteraan rakyat dan membina kembali negara tercinta ini, kata Zahid dalam hantaran di Facebook ketika mengucapkan terima kasih kepada Mahyadin. Beliau menyarankan 4 cadangan yang cantik pada kulitnya, iaitu pertama, sebuah kerajaan yang
stabil mesti segera ditubuhkan untuk satu tempoh yang munasabah yang akan memfokuskan hanya menangani perang pandemik COVID-19 dan menguruskan soal-soal kesejahteraan rakyat yang semakin meruncing. Kedua, bagi tujuan ini sebuah kabinet yang efektif mirip kepada War Cabinet yang hanya memfokuskan proses pemulihan negara mendepani pandemik hendaklah dibentuk. Yang ketiga, setelah negara mencapai imuniti kelompok dan keadaan memungkinkan untuk pilihan raya umum ke-15 diadakan, maka kerajaan ini harus dibubarkan bagi menyerahkan semula mandat mutlak kepada rakyat. Dan yang keempat, bagi menjamin kestabilan dan kerjasama politik dicapai, tindakan menzalimi parti dan pemimpin lawan hendaklah dihentikan. Menggunakan agensi-agensi kerajaan untuk melemahkan lawan dalam mengekalkan kuasa tidak akan memberi apa-apa faedah kepada rakyat. Seterusnya, beliau berkata tidak pernah terlintas untuk mencalonkan dirinya sebagai Perdana Menteri Malaysia. Justru UMNO sebagai sebuah parti yang mempunyai pengalaman luas dan panjang dalam mentadbir negara akan mempertimbangkan beberapa calon. Sehubungan itu, saya mengharapkan kerjasama serta sokongan semua ahli parlimen. Saya ingin menyeru kepada seluruh ahli dan kepimpinan UMNO di semua peringkat untuk mengenepikan segala perbezaan dan kembali bertaut demi menjayakan agenda rakyat dan negara. Namun kini yang bertaut ialah Zahid dan beliau ternyata bertaut kembali kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob apabila memilih naib Presiden UMNO itu sebagai calon Perdana Menteri mereka. Ismail Sabri dahulu UMNO gelar Kluster Menteri dalam Perikatan Nasional. Apa yang pemimpin UMNO tidak kutuk? Sindir dan perli kepada Perikatan Nasional pimpinan Mahyadin yang didukung oleh pemimpin parti itu. Malah pada 4 Ogos, Zahid berkata naib Presiden UMNO itu akan berdepan akibat berikutan tindakannya menentang keputusan Majlis Kerja Tertinggi MKT parti itu. Ismail Sabri berada dalam mesyuarat dan memberitahu MKT akan meneruti keputusan parti. Tegasnya, dipetik The Vibes. Ismail Sabri dilihat berdiri di samping Mahyadin ketika bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia itu enggan meletakkan jawatan dan cuba menyogok ahli parlimen Parti Pembangkang supaya menyokong beliau. Sebarang tindakan yang bakal dikenakan ke atas beliau akan dibuat berpandukan perlembagaan parti, tegas Zahid. 2 minggu kemudian, Zahid U-turn dan menyokong Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri daripada UMNO. Entah ke mana perginya, dibuangnya perlembagaan parti itu. Maknanya di sini sangat jelas, UMNO sebenarnya merestui semua tindakan Mahyadin yang menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong, termasuk perbuatan merungkai ordinan darurat tanpa perkenan baginda. UMNO merestui tindakan ahlinya yang gagal dalam memerangi COVID-19. Harus diingat, selain Ismail Sabri, mereka yang berperanan dalam peperangan melawan COVID-19 itu merupakan pemimpin UMNO. Menteri yang menjadi pengerusi program imunisasi kebangsaan PICK ialah ahli parlimen UMNO Rembau Khairi Jamaluddin. Menteri Kesihatan ialah ahli parlimen UMNO Tenggara Datuk Seri Dr. Adham Baba. Kerajaan Perikatan Nasional pula dibantu oleh seorang tokoh korporat perbankan, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Namun itu pun turut gagal. Justru apa yang UMNO teriakkan selama ini hanyalah satu sandiwara mereka sahaja untuk menjatuhkan Mahyadin semata-mata supaya boleh diganti oleh UMNO yang kalah pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Mungkin jerjak besi tidak lagi menjadi mimpi ngeri kepada Zahid apabila kedudukan Perdana Menteri berada di tangannya. Apa tidaknya, bila-bila masa Zahid boleh menarik balik sokongannya kepada Ismail Sabri jika puluhan kesnya yang sedang beratur di pintu mahkamah itu tidak dibuang. Kata kuncinya, calon Perdana Menteri itu mesti ahli UMNO. Jika diterjemahkan, ia bermaksud bersekongkol dengan kaki stokrasi. Kerajaan gagal pun tidak mengapa. Asalkan UMNO. Persoalannya, setelah pasaran saham merudum dengan teruk tak kala negara di bawah kaki stokrasi, adakah ia segera pulih jika kleptokrasi kembali berkuasa? Dengan rasuah dan salah guna kuasa di puncak perdana, adakah pelabur akan berduyun-duyun membanjiri negara kita? Akhir sekali, setelah lebih 1.4 juta terkena jangkitan COVID-19, belasan ribu maut dan ribuan lagi dihukum dengan denda, adakah politik Malaysia akan stabil jika orang yang turut bersekongkol membawa negara ke arah gaung ketidaktentuan itu dilantik menjadi ketua eksekutif kerajaan? Jawablah dengan jujur. Sebenarnya, demokrasi bukan semata-mata nombor-nombor. Ia merupakan pernyataan kehendak rakyat yang berusaha keras, termasuk tukang pacak bendera demi memenangkan calon mereka. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membela nasib mereka daripada buruk menjadi baik, daripada baik menjadi lebih baik. Apabila calon-calon ini menang,
maka mereka bertanggungjawab untuk memegang amanah yang telah diberikan oleh penyokong mereka. Demokrasi tidak pernah mengiktiraf kudeta. Apa yang dilakukan oleh Tan Sri Mahyadin Yassin dan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang bersekongkol dengan pihak yang kalah iaitu PAS dan UMNO menerusi langkah Sheraton pada hujung Februari tahun lalu bukan amalan demokrasi. Dalam hubungan ini, kenyataan Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof amat berketepatan dengan amalan demokrasi. Menurut beliau, semua 220 ahli parlimen mewakili suara rakyat. Kata Mujahid, jentera parti yang bertukus lumus untuk menangkan calon masing-masing. Menang atau kalah calon adalah atas keputusan rakyat. Sebab itu, ahli parlimen adalah wakil rakyat secara peranan hakikinya dan wakil parti secara semangatnya. Kini tiba masanya peranan hakiki kita sebagai wakil rakyat dizahirkan dalam menentukan bakal Perdana Menteri supaya di garis penamatnya hasrat rakyat dan kehendak rakyat perlu menjadi pertimbangan dalam kita membuat pilihan Perdana Menteri dari kalangan kita. Tindak tanduk kita terikat dengan kehendak maslahat rakyat yang memilih kita. Adalah satu pengkhianatan jika tindak tanduk kita ditentukan oleh habuan dan kepentingan nafsu, tegasnya. Rakyat masih ingat bahawa semasa berkempen pada pilihan raya umum ke-14, isu yang dibentangkan ialah mengenai kegagalan kerajaan UMNO Barisan Nasional dalam tadbir urus negara serta soal integriti dan penolakan kleptokrasi. Kata Mujahid, kemenangan Pakatan Harapan merupakan natijah kesepakatan rakyat menolak pentadbiran rasuah dan budaya ahli politik yang mengamalkan cash is king. Bersatu menumpang populariti Pakatan Harapan yang dianggotai Keadilan, DAP dan Amanah untuk merangkul kemenangan. Keputusan pilihan raya lalu adalah hasrat melihat sinar baharu memenuhi kehendak rakyat supaya kerajaan yang bersih, berintegriti dan bertanggungjawab dapat ditegakkan. Namun tak sampai 2 tahun, hasrat ini dibeloti oleh rakan komponen PH sendiri dan beberapa ahli parlimen kartel sehingga jatuhkan cita-cita dan harapan rakyat. Munculnya Perikatan Nasional atas pembelotan yang berlaku dibayangi dorongan kebencian kaum dan nuansa Melayu Islam yang pekat. Pembelotan ini tak akan berjaya tanpa persekongkolan dengan gerombolan yang dahulu mereka tentang dan gelar sebagai kleptokrasi. Komponen Perikatan Nasional dari UMNO, PAS, YB-YB Lompat Katak dan lain-lain hanya berada secara kebetulan memastikan Mahyadin dapat berkuasa dan mereka dapat habuan sebagai balasannya, kata ahli Parlimen Parit Bunta itu. Menurut Mujahid, kerajaan Perikatan Nasional tidak fokus mentadbir negara, sebab itu ia goyah, lemah dan akhirnya dilabel rakyat sebagai kerajaan gagal. Semua kejadian natijah daripada kegagalan itu sudah menjadi sejarah buat Malaysia. Calon-calon Perdana Menteri, kita tidak layak datang dari kelompok yang bersekongkol dengan kegagalan Perikatan Nasional, malah membiarkan kegagalan bertakhta selama 17 bulan. Calon Perdana Menteri perlu datang segar dari dapur atau fresh from the oven untuk menyuntik semangat baharu dan imej baharu serta membina semula kepercayaan baharu antara kita dan rakyat, tegas Mujahid. Malang sekali, ahli parlimen di negara ini tidak berfikir seperti Mujahid. Malah ramai di antara ahli parlimen tidak berfikir seperti pengundi mereka pun. Oleh kerana itu, walaupun telah didirikan kabinet bersaiz XXXL, keadaan negara semakin tidak terurus sehingga ekonomi terus menjurus ke arah negara gagal. Tidak ada idea baharu untuk memperbaiki apa yang mereka dakwa sebagai kelemahan dan kegagalan Pakatan Harapan. Pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat Ustaz Najihan Abdul Halim pernah menuduh bahawa DAP tidak menghormati Perlembagaan Persekutuan. Kini tuduhan itu menimpa Perikatan Nasional sendiri. Mahyadin ingkar titah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu untuk membuka parlimen bagi membahaskan ordinan darurat sebelum dirungkai. Pembatalan tersebut disempurnakan oleh Kabinet, kata Setiausaha Agong PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan tanpa perkenan baginda. Tanyalah domer kita, apakah rakyat boleh dipermainkan sebegini rupa? Apakah kita mahu ulangi kebodohan yang sama dan harapkan natijah berbeza? Soal Mujahid. Maknanya jelas, Perikatan Nasional yang dianggotai PAS tidak menghormati Perlembagaan Persekutuan. Anak menangis kelaparan. Adakah pemimpin Perikatan Nasional dan kluster mahkamah mendengarnya? Jangan menangis ketika ketua gerombolan kakistokrasi tumbang bersama angkatannya. Ia baik untuk negara kerana kita boleh bermula semula. Kali ini dengan bantuan kepakaran golongan profesional yang fokus kepada bidangnya. Itulah sebaik-baiknya sistem pemerintahan teknokrat yang mementingkan penyelesaian masalah yang mengganggu negara kita kini, iaitu pemulihan kesihatan dan ekonomi. Bukan teknokrat separuh masak ciptaan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang yang beliau sendiri gagal melaksanakannya. Walaupun sudah dilantik sebagai duta khas Perdana Menteri,
Menteri ke Timur Tengah. Gagal kerana kita tidak nampak walau 1 sen pun pelaburan yang dibawa oleh beliau dari negara di sebelah sana. Malaysia tidak boleh ditakbir oleh politik satu kaum. Justru tindakan Presiden Warisan Datuk Seri Syafiee Apdal mengesahkan semua ahli parlimen warisan menyokong pencalonan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri adalah amat tepat. Kita ada muafakat di antara pembangkang. Tadi pun di istana, saya bincang dengan Anwar dan Lim Guan Eng, Mat Sabu dan Tun Mahathir juga saya bincang. Kita pembangkang sudah putus. Kita ada 2 calon PM, Anwar dan saya juga. Kita asaskan 105 yang ada. Ini permuafakatan kita. Siapa yang dapat raih untuk jadi calon pilihan, kita kena akur, kata Syafiee dalam temu ramah beliau dengan Esok Awani malam kemarin. Pendirian tersebut, kata Syafiee, disampaikan kepada Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Jika Datuk Seri Anwar Ibrahim ada jumlah, kita putus, kita bagi sokongan. Jika ada sokongan pada saya pun begitu, sama juga. Saya cakap dengan Mat Sabu, saya cakap dengan Guan Eng, kita sepakat dan mereka setuju, tegasnya. Ketiga-tiga parti dalam Pakatan Harapan adalah parti berbilang kaum. Sementara Keadilan dan Amanah diterajui oleh pemimpin Melayu Islam. DAP diketuai oleh pemimpin Cina, bukan Islam. Mereka merupakan pakej yang ideal dalam negara berbilang kaum seperti Malaysia. Tiada peraturan tidak bertulis yang mana bukan Islam hanya dibenarkan melukut di tepi gantang bersama rakyat marhain yang turut dipinggirkan. Tiada amalan 2 darjat yang mana rakyat marhain dihukum dengan serta-merta sementara golongan kayangan bebas melakukan pelanggaran undang-undang. Sementara itu, pemimpin ke hulu ke hilir menaiki Mercedes-Benz dan Toyota Velfire berharga ratusan ribu yang boleh membina lebih 10 buah rumah dalam program perumahan rakyat PPR. Adakah kebencian terhadap Anwar Ibrahim dan DAP itu melampaui sifat perikemanusiaan yang kononnya begitu kuat diperjuangkan PAS? 3 parti Melayu bersatu, PAS dan UMNO, dalam memerintah negara ini menerusi rampasan kuasa, akhirnya gagal kerana mereka menyekat pemikiran pakar-pakar ikhlas dan mendengar nasihat penjilat semata-mata. Pesan orang tua-tua, dengar cakap enggang, makan buah beluluk. Dengar cakap orang, terjun masuk lubuk. Maksudnya jelas, jangan mendengar cakap orang secara sembarangan. Namun itulah yang berlaku kepada Bersatu, PAS dan juga UMNO. Apabila Pakatan Harapan berjaya menjatuhkan UMNO Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14 lalu, mereka berteriak, kononnya Melayu terancam, Islam terancam, Raja-Raja Melayu juga terancam. Mereka mendengar cakap-cakap golongan Raibidah yang mahu menguasai negara demi kepentingan peribadi. Sedangkan ketika Malaysia dikuasai UMNO Barisan Nasional sejak kemerdekaan, tidak juga negara ini dapat melahirkan puluhan bilioner Melayu. Justru amat sukar bagi pemerhati politik melihat di mana logiknya parti-parti politik di Sarawak yang berbilang kaum etnik gagal melihat potensi terbaik yang dibawa oleh Pakatan Harapan. Penolakan terhadap Pakatan Harapan tidak diiringi penjelasan logik yang boleh diterima oleh akal yang waras. Yang menempel hanya sentimen dendam dan kebencian kaum yang menjadi racun perpaduan. Mungkin golongan bigot ini ada takrif istilah perpaduan yang berbeza dengan kita temui di Kamus Dewan. Entah budaya apa yang mahu golongan ini wariskan kepada generasi akan datang. Ingatlah wahai pemimpin, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Sawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sihat, sejahtera untuk semua. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.